Okay, jadual 2 menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis bahan R, S, D dan U yang digunakan dalam pengeluaran sejenis kek. Okay, so ni dia punya bahan, jenis bahan dan ni indeks harga dia pada tahun 2018 berasaskan 2016. Okay, saya boleh tulis macam ni lah. Okay, ini maksudnya tahun semasa ni tahun asas ya. Okay, soalan A, hitung harga bahan T. Okay, T, so kita akan fokus kat sini. Pada tahun 2018, okay, yang ni 2018 nak cari jika harganya pada tahun 2016 ialah RM20. Okay, so ni kita akan pakai rumus indeks yang common lah, iaitu indeks harga sama dengan harga tahun semasa perkali dengan tahun asas darab dengan 100. Okay. Jadi kita sekarang ni diberi tahun asas lah. Okay. Jadi yang kita nak cari adalah tahun semasa ya. Jadi P kita nak cari. Okay. Tahun asas harganya 20. Okay. Darab dengan 100 sama dengan. Okay. Ini adalah untuk bahan T ya. Jadi T punya indeks ialah 124. Okay. Maka P sama dengan 124 ni pindah jadi darab. Okey. Kemudian 100 pindahkan jadi bahagilah. Okey, jadi kita kira. So kita akan dapat sama dengan RM24.80. Okey. So ini harga bahan T pada tahun 2018. Okey. Okey, kemudian soalan B pula. Okey, soalan B. Bisa dari bawah. Okey, soalan B. Jika harga bahan S, okey, bahan S pula, meningkat sebanyak 5% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Okey, hitung harga indeks bahan S pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Maksudnya kita nak indeks tahun semasa 20 tapi tahun asasnya 16. Okey. Jadi kat sini dia dah bagi tahu, okey, kalau kita ada secara umum secara umum lah saya terangkan dulu. Okey, katakanlah kita ada indeks tahun B berasaskan tahun A. Okey. Kemudian tahun B ke tahun berikutnya, tahun C, okey, berlaku pertambahan. Okey, sama ada pertambahan ataupun pengurangan sebanyak X peratus. Okey, daripada tahun B ke tahun C. Dan kemudian soalan nak kita cari indeks pada tahun C berasaskan tahun A. Okey. Jadi yang ni kita akan pakai formula ni ya. Kalau kita nak cari indeks pada tahun C berasaskan tahun A, okey, sama dengan 100 plus minus X. Okey, X ni berapa lah? Kalau dia meningkat maksudnya kita tambah lah. Kalau dia berkurang kita kata ulat lah. Okey, perkali dengan 100 darabkan dengan indeks B per A. Okey, ini formula dia. Right, okay, jadi sekarang ni kita fokus kepada bahan S. Okay, so daripada 2018 ke 2020, okay, harga bahan S ni meningkat, so maksudnya bertambah sebanyak 4%. Okay, jadi hitung harga indeks bahan S dan kita nak cari indeks bahan S ni pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Okay. Jadi kita ada indeks harga untuk bahan S ni pada tahun 2016 berasaskan tahun 2016. Okay, 2018 asas 2016 dan bahan S ialah 130. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita nak cari dia punya indeks kan. Okay, indeks bahan S pada tahun
2020 berasaskan 2016. Okay, sama dengan kita akan guna formula ni lah. Okay, 100 tambah 5 bahagi dengan 100. Okay, darabkan dengan indeks 2018 berasaskan 2016 iaitu 130. Okay, so yang ni bila kita kira kita akan dapat ini 105 105 per 100 darab 130 lah. Okay, so yang ini kita akan dapat jawapannya 136.5. Okay, sini cek untuk ni ya. Okay, boleh. Okay, kemudian kita pergi soalan C pula. Okay, soalan C, kos bahan-bahan RSTU yang digunakan untuk menghasilkan kek adalah mengikut nisbah 2, 3, 1, 4. Okay, so ini dia punya apa ni, pemberat lah pemberat R2, kemudian S3, I1, manakala U4. Jadi jumlah nisbah ni saya tambah nisbah 2 tambah 3, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 4, 10. Okay, cari indeks gubahan. Okay, kita nak cari indeks gubahan bagi kos pengeluaran kek itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Okay, so yang ni kita akan guna formula indeks gubahan lah. Saya boleh kat sini, boleh. C. Okay, kalau indeks gubahan, okay, bisa kita guna simbol ni kan, I bar kat atas kan. Okay, hasil tambah indeks darab dengan pemberat bahagi dengan hasil tambah pemberat. Okay, jadi sekarang ni kita nak cari indeks gubahan 2018 berasaskan 2016 lah. Okay, dia kena tambahkan semua maksudnya pemberat darabkan dengan dia punya indeks masing-masing. So 2 darab 110 tambah dengan 3 darab 130 tambah dengan 1 darab 124 tu 124 lah. Okay, tambah dengan sekejap saya betulkan sikit. Okay, 124 tambah 4 darab 116. Okay, so ni semua kita pakai dengan jumlah pemberat kita dah kira tadi 10 ya. Okay, jadi kira semua sekali dengan kalkulator tambah semuanya. Lepas tu bahagi dengan 10 kita akan dapat jawapan dia 119.8. Okay, hasil ni adalah nilai indeks gubahan lah. Okay, kemudian ada satu lagi soalan tadi, soalan D. Okay, soalan D, cari harga kek itu pada tahun 2018. Okay, 2018. Jika harganya pada tahun 2016 ialah RM30. Okay, so untuk soalan D, kita akan gunakan indeks gubahan lah. Okay, sebab kita nak cari harga kek. Okay, jadi soalan D, harga pada tahun 2018 di tahun semasa bahagikan dengan tahun asas 30 darab 100 mesti sama dengan indeks gubahan kek iaitu 119.8. Okey, jadi P sama dengan 119.8 darab 30 kemudian bahagi 100. Okey. So yang ni kita akan dapat harga kek tu pada tahun 2018 ialah RM35.94. Okey, boleh tak? Boleh ya. Ni soalan indeks, nombor indeks kan. Okey, kemudian kita pergi satu lagi contoh soalan. Ada dua soalan ni kat sini.
Okey, yang ni pula cara 2 menunjukkan harga 4 jenis papan P, Q, R dan S yang digunakan dalam pembuatan produk M. Okey, tadi tik yang ni satu produk lah, tak tahu produk apa, tapi kita namakan dia produk M. Okey, so ni jenis papan pada harga tahun 2018 dengan 2020, kemudian indeks harga dengan tahun asasnya ialah 2018 lah. Okey. So ini indeks 20/18. Okey. Tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Kemudian ini adalah dia punya pemberat. So, kalau kita tengok pemberat dia 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15. So jadi 15 tambah double 5 jumlah pemberatnya. Okey. So soalan A, cari nilai bagi X, Y dan Z. Okey. Soalan A. Okey, so untuk X, yang ini tahun semasa, ini tahun asas. Jadi kita akan gunakan formula indeks yang biasalah. Jadi X upper dengan 40 darab 100 sama dengan 120. Maka X sama dengan 120 darab 40 bahagi 100. Okey. So yang ni kita akan dapat X-nya sama dengan 48. Okey, itu X. Kemudian Y pula. Okey, Y kat sini Y adalah indeks ya. Jadi untuk Y 49.40 perkan dengan 52 darab dengan 100 mesti sama dengan Y. Okey, maka Y yang ni terus kira lah. Terus kira saja. So bila kita kira semua sekali kita akan dapat 95. Okey. Kemudian ada satu lagi Z. Okey, Z ni pula dia mewakili harga pada tahun asas ya. Jadi 40.25 harga semasa perkan dengan harga asas Z darab 100 mesti sama dengan 115. Okey, jadi Z dengan 115 ni just tukar tempat sajalah. 40.25 per 115 darab 100 sama dengan Z. Okey, maka kita kira 40.5 darab 100 bagi 115. So ini kita akan dapat 35. Okey, itu jawapan untuk X, Y dan juga Z. Okey, bagian A. Okey, kemudian kita ke bagian B pula ya. Okey, bagian B, diberi indeks perubahan bagi kos pengeluaran produk M pada tahun 20 berasaskan tahun 2018 ialah 103.25. So ini adalah indeks perubahan ni. 20 berasaskan 18. Okey. So kita dah ada dia punya indeks perubahan. Soalan yang pertama, B1 kita kena cari nilai W apa. Okay, jadi kita akan gunakan formula indeks perubahan lah. Okay. So bila guna formula indeks perubahan maksudnya pemberat tu kena darabkan dengan indeks dia. Tambahkan semua, lepas tu bahagi dengan jumlah pemberat. Okay, jadi maksudnya kat sini 5 darab 120 tambah 6 darab 85 tambah 4 darab Y, Y jadi 95. Okey, tambah 115 darab W. Okey, superkan dengan jumlah pemberat kita dah kira tadi. 15 tambah W mesti sama dengan indeks perubahan dia yang telah diberi 103.25. Okey, mula-mula kita kira dulu yang sebelah atas ni semua berapa. Okey, 3 ni lah. Okey, 3 ni kira, kita kira, kita akan dapat jumlah dia 1490 Kemudian tambah dengan yang ni lah 115 W. Okey, kemudian 15 tambah W ni kita bawa ke sebelah. Bila kita bawa ke sebelah dia akan jadi darab ya. Macam ni. Okey, kemudian kita kena kembangkan lah.
Okey. Jadi 103.25 darab dengan 15, kita akan dapat 1548.75. Okey, tambah dengan 103.25 W. Okey, betul perhatikan bagi nombor yang sini lebih besar kan. Jadi 1490 kita akan pindah ke sebelah kanan lah. Okey. 1548.75 tolak dengan 1490. Okey, manakala untuk yang W pula yang sebelah kiri dia lebih besar. Jadi 115W tolak ini kita pindah ke kiri. Tolak 103.25W. Okey. Lepas tu kita kira. Okey, yang ni 115 tolak 103.25 kita akan dapat 11.75W. Okey, manakala yang sebelah kanan bila kita tolakkan kita akan dapat 58.75 Okey, lepas tu kita sambung lagi, maka W sama dengan 58.75 bahagi 11.75 lah. Maka so kita akan dapat jawapan 5. Okey, so W ni sama dengan 5. Okey. Itu soalan B1 Okey, kemudian soalan B2 pula. Kos pengeluaran produk M pada tahun 2018. Okey, jika kos yang sepadan pada tahun 2020 ialah 120. Okey, so yang ni kita pakai rumus indeks biasalah sebab kita cuma nak cari harga sahaja. Okey, yang kita nak cari ialah harga pada tahun asas yang diberi ialah harga tahun semasa. Jadi tahun semasa letak dulu lah tahun semasa harga dia 120. Okey, perkara dengan harga asal kita tak tahu. Okey, darabkan dengan 100 mesti sama dengan harga harga pula. Mesti sama dengan indeks ya. So indeks dia ni lah 103.25. Right. Jadi kalau kita nak cari P, kita cuma tukar tempat saja. 120 perkan dengan 103.25 darab 100, maka dia sama dengan P. So kita akan dapat P tu nilai dia 116.22. Okey. Soalan 2. Okey, kemudian soalan 3. Indeks perubahan bagi tahun 2021. Okey, basiskan tahun 2018. Okey, sekarang dia nak indeks perubahan tahun 2021. Okey, basiskan tahun 2018. Jika harga bagi setiap barang dijangka meningkat sebanyak 20% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Okey, so ini similar macam soalan yang kita jawab tadi lah, soalan pertama kita guna cara yang sama So maksudnya dekat sini daripada tahun 2020 ke tahun 2021 Okey, semua barang akan meningkat sebanyak 20%. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak kira harga setiap barang, okey, maksudnya kita akan guna formula yang saya tunjuk tadi. Okey, atas kita akan formula ni 100 tambah dengan peratusan pertambahan. Okey, bahagi dengan 100 lepas tu darab dengan indeks tahun 2020. Ni tahun berapa tadi 2020 berasaskan tahun 2018. Kita akan buka formula ni sama. Okey, kita buka balik. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari indeks 2021 lah berasaskan 2018. Okey, kejap saya separatekan dengan yang ni. Okey, jadi untuk P untuk bahan P, okey, survey index 100 tambah 20 perkan dengan 100 darab dengan
120 macam tu. Okey. So yang ni sama dengan 144. Okey. Q saya tulis sebelah sini lah. Kalau Q pula, kalau Q pula sama juga. Okey, 100 tambah 20, 120 lah. So 120 per 100 darab dengan indeks dia dah 85. Okey. So yang ini sama dengan 102. Okey. Kemudian kalau yang R, okay, kalau R 120 per 100, okay, sebab pertama ni semua sama 20% saja. Darab dengan indeks dia Y tadi berapa? Y tadi 95 So yang ini kita kira kita akan dapat 114. Okey. Manakala untuk S, ini P, tadi ini S. Okey, S pula 120 per 100 darab dengan 115. Okey. So yang ini sama dengan 138. Okey. So kita dah dapat dah semua indeks dia. Sekarang kita nak cari indeks perubahan kan. Okey, so dia nak indeks perubahan Jadi yang ni kita pakai formula indeks perubahan lah. Okey. Jadi maksudnya 5 darab dengan 144. Okey. 5 darab dengan 144. Okey, tambah. Okey, next. Q. Pemberat jadi 6. 6 darab 102 Okey. 6 tambah 6 darab 102. Okey. Kemudian tambah. Okey, yang R pula pemberat dia 4. 4 darab 114. Okey. 4 darab 114. Okey, kemudian yang terakhir sekali. Yang ni pemberat dia 5. Okey, untuk bahan S pemberat dia 5. 5 darab dengan 138. Okey, jadi bagikan dengan jumlah pemberat ialah 20 20. Okey. Lepas tu kita tinggal kira saja. So kita kira yang atas ni kita akan dapat dia punya total 2478. Okey, so bahagi dengan 20. Maka hasil bahagi ialah 123.9. So ini adalah indeks perubahan. Okey, produk M. Bagi tahun 2021 berasaskan tahun 2018. Okey, boleh faham tak? Okey, kalau ada soalan boleh komen Okey, itu sajalah.